Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kehidupan dan kesihatan dan memberikan kita kekuatan untuk terus beramal dengan amalan soleh dan juga memberikan kita masa dan ruang untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan adanya kita menuntut ilmu yang bermanfaat ini, kita mengharapkan agar Allah berikan ilmu ini ya dapat kita amalkan, dan seterusnya Allah istiqamahkan kita dalam siri beramal, dan yang paling penting Allah berikan kita ganjaran pahala yang besar dan dimasukkan ke dalam syurga yang dijanjikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabiyin, siddiqin wa syuhada wa salihin. Baik. Kita masih lagi membicarakan kitab yang bertajuk Syarah Kitab Al-Jami' yang dikarangkan oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Rahman Al-Bassam, yang diambil daripada kitab Bulughul Maram, sebahagian dari kitab yang dituliskan ataupun dikumpulkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mana kita mengharapkan agar Allah ampunkan dosanya, Allah berikan dia di kalangan hamba-hambanya yang soleh dan makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana dia menyebarkan agama Islam dengan menulis kitab-kitab dan dengan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga keampunan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Baik, tajuk kita yang lepas telah pun kita selesai yang berkaitan dengan petanda munafik, dan pada hari ini kita akan masuk lagi berkaitan dengan larangan menyakiti orang Islam. Larangan menyakiti orang Islam kerana ia merupakan satu perkara yang amat penting untuk kita mempelajari, ya, mempelajari agar kita tidak melakukan akhlak-akhlak yang bercanggah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bahawa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, pada sisi Rasulullah adalah contoh yang terbaik bagi sesiapa yang ingin mengikutinya. Jadi, di antara perkara yang diturunkan ataupun diutuskan ialah untuk memastikan akhlak kita ini menjadi akhlak yang mulia. Supaya akidah kita betul, mengikut manhaj yang betul, lepas tu akhlak oleh syarak. Penting. Kenapa? Kerana dan kita tahu kedudukan yang mempunyai akhlak tinggi, dia akan duduk di sisi Ar-Rahman. Ya, akhlaknya tinggi akan diisytiharkan di akhirat kelak, yang mereka itu akan berada di atas mimbar-mimbar yang cantik indah daripada nur, yang Allah akan memujinya, yang meletakkan kategori yang terbaik. Tuan-tuan dan perempuan, ya, kita inginkan kedudukan yang tertinggi ini. Kita inginkan, walaupun kita pada hari ini bukan para nabi, diqin, tetapi kita mengharapkan kita akan menduduki tempat yang terpilih ini. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waspadalah dari prasangka. Oh, sorry. Larangan menyakiti orang Islam. Larangan menyakiti orang Islam, hadis yang ke-47 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Memaki seseorang muslim itu perbuatan yang fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur. Muttafaqun alaih. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud sibab, kita tengok kosa kata dia. Sibab ada dibaca dengan mengkasrahkan huruf sin tanpa mentasydidkan. Kita teruskan apa dia? Artinya menghina atau menyebut suatu aib untuk menodai kehormatan seseorang. Ya, sibab ini
dia perkataan syatam, maki ataupun menghina, menyebutkan aib seorang itu kerana cuba nak menjatuhkan imej seseorang. Ibrahim Al-Harbi berkata as-siba lebih keras daripada as-sabbu, iaitu mengatakan seorang apa yang ada pada dirinya atau apa saja yang tidak ada pada dirinya. Ya, masya-Allah. Perkataan ini lebih keras, lebih jahat, yakni disebabkan dia menggunakan satu kalimah atau perkataan untuk mengaibkan peribadi seseorang itu sama ada benar ataupun tak benar. Kalau tak benar lagi dahsyat. Dia termasuk fitnah. Dia benar pun Rasulullah mengatakan boleh menyebabkan di dalam kubur dia diazab dan di akhirat kelak dengan azab yang teruk. Ini kan pula fitnah. Ya, fitnah lagi dahsyat. Okey. Oleh kerana tu dalam bab ini na'udzubillah min zalik kita kena faham bahawa alaqah kita, hubungan kita ya dengan manusia ada kaedah-kaedah hubungannya. Hubungan kita dengan manusia kena jelas kedudukan hubungan kita hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia ada syarat-syaratnya. Hubungan kita dengan Allah, ya, pastikan kita menyembah Allah, tidak melakukan syirik. Dan pastikan kita mengikut agama ini mengikut seperti mana Rasulullah SAW sampaikan. Okey. Adapun hubungan kita dengan manusia, berbuat baik sama ada daripada perbuatan, perkataan dan zon kita, prasangka kita. Penting. Kerana apa? Kerana kita menyaksikan hubungan dengan manusia ni kategorinya tinggi. Ya, kerana Allah telah memuliakan anak Adam, kedudukannya tinggi. Walaupun dengan binatang, kalau binatang sendiri kita bermuamalah kena baik. Ya. Kena betul caranya. Waktu makan dibagikan. Waktu jangan tinggalkan dia dalam keadaan tidak berpasangan. Itu semua hak-hak binatang. Sehingga kan Rasulullah kata kalau nak menyembelihkan binatang, tajamkanlah pisau kamu. Jangan pergi asah pisau tu di depan binatang. Dia tahu. Sense. Dia ada sense juga, perasaan. Ya, dia tahu. Itu kalau dengan binatang. Bagaimana pula dengan seorang hamba Allah? Manusia, kafir ke tidak kafir, sama sahaja hukum awalnya. Muamalah. Tetapi orang Islam dilebihkan lagi. Dengan beberapa prinsip yang diketengahkan. Dan menyakiti seorang Muslim adalah salah besar. Tak boleh, orang Muslim tidak boleh disakiti tanpa sebab ataupun tanpa cara yang betul. Oleh kerana itu kedudukan ini amat penting, tuan-tuan dan perempuan, kita sekarang berada di dunia fitnah. Ya, dunia fitnah ni berbagai-bagai, apatah lagi kita sekarang ni ya, di Malaysia dalam keadaan politik yang tidak stabil. Tetapi tahu tak apa ucapan-ucapan yang kita bagikan dalam isu-isu yang begini? Ya. Kita tidak berlapik bercakap bila kita nak sebut mempelajari tidak ada akhlak dalam kehidupan harian dia ataupun tidak ada adab dalam memperhatikan dengan siapa dia ucapkan. Tahu tak, bila kita cakap dengan cara yang tak betul kepada siapa sajalah dengan cara yang tak betul, akan dihisap depan Allah. Kenapa manusia ini kadang-kadang dia ya, kalimah yang disebutkan oleh seseorang itu boleh menyebabkan seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Di depan Allah dan semuanya akan diambil kira. Baik.
Kemudian fusuk. Fusuk adalah masdar dari perkataan fujur yang keluar dari kebenaran, dan konteks hadis ini fusuk adalah khabar, ya, khabarnya, yakni khabar kepada perbuatan orang yang mengkufurkan. Perbuatan orang yang memaki orang Islam itu adalah perbuatan fusuk, perbuatan fasik, perbuatan yang lari daripada manhaj Islam. Okey. Qitaluhu, membunuhnya atau memeranginya, ya, adalah perbuatan kufur yang boleh membawa kepada perkara yang lebih jahat, ya. Qitaluhu kufur, yakni perbuatan itu perbuatan orang kafir dan bukan perbuatan orang yang beriman. Kita lihat kandungan hadis. Pertama, kefasikan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kemaksiatan terhadapnya, mencela orang Muslim termasuk yang dilarang dan diharam. Okey, apabila disebutkan fasik itu adalah perbuatan yang dah keluar daripada agama Islam, perbuatan yang telah keluar daripada hudud Islam, had yang Islam tetapkan. Ya, oleh kerana itu kalimah-kalimah seperti fasik, kafir, munafik, apa lagi? Ya, kalimah-kalimah ini adalah kalimah yang dilarang sebut sesuka hati. Seperti kita mengkafirkan, melaknati orang. Ya, kalau laknat itu, satu laknat itu ataupun satu sifat kafir itu tidak dimiliki oleh orang itu, maka dia akan kembali kepada kita. Berarti dosa itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau dah dosa kekufuran, dosa kefasikan itu besar, jadi buat apa kita maki? Buat apa kita kata? Macam kita menuduh orang tu mencuri. Ya, orang tu tak mencuri tapi kita tuduh. Berat. Ya, berat. Apatah lagi bila dijadikan saksi, dia menjadi saksi palsu. Lagi berat. Baik. Kedua, hadis ini dapat difahami secara terbalik sehingga menjadikan mencela orang kafir itu hukumnya boleh. Namun jika orang kafir telah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka menghinanya dilarang oleh syariat. Kerana pemahaman semacam ini tidak sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Okey? Dengan arti kata lain, kita boleh, ya, menghukum ataupun memperkatakan orang kafir. Orang kafir, ya, tetapi bila dia ada perjanjian dengan orang muslim, maka ditahankan perkataan kita. Ya, namun kita melihat apakah kepentingan kita nak maki orang kafir itu, yakni kafir yang harbi, terutamanya kafir harbi, kafir yang bentuk peperangan, kafir yang mengisytihar perang kepada orang Islam ataupun menyakiti orang Islam. Macam kita pernah disakiti oleh satu golongan, ya, DAP itu dia menyakiti orang Islam. Ya, maka kita boleh menyebutkan perbuatan-perbuatan jahat mereka yang mengganggu gugat ketenteraman awam, yang menyakiti hati orang Islam, menyakiti raja-raja, maka kita dibenarkan untuk memberitahu. Okey. Adapun yang lain, berhati-hati. Yang ketiga, orang Muslim yang diharamkan untuk dicela adalah kesalahan-kesalahannya tertutupi. Justru yang tampak keadilan dan istiqamahnya. Adapun terhadap orang-orang yang telah merobek rasa malu yang menutupi dirinya dan maksiat secara terang-terangan, maka tidak mengapa meribahkan dan mencelanya. Okey, disebutkan dalam hadis Bukhari. Baik, orang Muslim asalnya kita tidak boleh nak bicarakan, tak boleh nak bicarakan, diharamkan untuk menyakapkan peribadi dia sehingga peribadi itu dianggap terlampau kritikal. Terutamanya bagi mereka yang baik-baik ini. Kadang-kadang dia terlepas, nak buat macam mana, tak perasan, kadang-kadang tersilap. Ini orang-orang dia pantang tengok, terutamanya orang politik ni, orang yang suka pantang dia tengok. Ya, orang tu keluar siap ambil kamera, siap ambil rakam apa yang boleh buat. Ya, ini sebenarnya orang fasik punya perbuatan. Ya, maaf kata. Orang yang merakam segala-galanya, ya, perbuatan-perbuatan manusia ni seperti wartawan pun termasuk kategori orang-orang fasik. Mereka ni orang fasik. Pasal apa semua nak diambil maklumat, semua nak ambil. Sehingga kan na'udzubillah kalau apa yang dibuat dalam tandas pun mereka nak ambil. Ya, buat dalam rumah pun mereka nak ambil. Ini fasik besar ni. Sifat fasik yang besar. Kita katakan sifat yang tak baik. Kalau mereka ni dapat masuk ke rumah ni habis, mata tu setiap sudut, setiap tempat akan
mereka lihat. Kenapa? Nakkan maklumat. Bahaya. Ya, orang yang macam ni memang tidak dinafikan sifat orang fasik. Sehingga kan kalau ya misalnya seorang tu terkenal dengan orang yang baik, tidak minum arak pun, nampak dia pegang botol arak dah jadi isu dah. Dah jadi isu. Sedangkan dia ambil botol arak tu nampak bersepah tepi jalan, dia angkat nak buang. Pum, kena tangkap gambar. Habis. Ya, dia ni nampak alim tapi minum arak. Ini di antara perbuatan jahat manusia pada akhir zaman ini. Dengan teknologi handphone yang ada ni pun ya digunakan. Jawablah depan Allah nanti. Ya, tak menjadi masalah. Kalau mereka nak rakam-rakamlah, tapi jawab depan Allah nanti. Ya, jawablah apa yang kau orang rakam, apa yang kau orang ambilkan. Lepas tu kau sebarkan sebagai isu berita panas kan. Maka jawablah depan Allah dengan api neraka yang panas. Okey. Jadi itu yang pertama, orang Muslim kena berhati-hati. Terutamanya mereka yang istiqamah. Tetapi terjebak. Adapun terhadap orang yang telah merobekkan perasaan malu mereka, ya, yang mana Allah dah tutupkan diri mereka, tetapi mereka membukakan keaiban mereka terhadap apa ya menonjolkan kejahatan mereka, menonjolkan secara terang-terangan. Ya, orang fasik secara terang. Misalnya dia dan yang menjaharkan, dia tak takut, dia minum arak depan, itu lagi. Ya, perbuatan-perbuatan yang begini, maka hukumnya dalam ikut perbahasan ini dibenarkan untuk membicarakan, untuk bukan membicarakan syok-syok, tetapi membicarakan supaya orang terselamat daripada perbuatan dia ni. Satu, dan kena bagi tahu kalau mampu untuk buat report, kita kena buat report keburukan dia tu kepada pihak-pihak tertentu. Ya. Dan kita boleh menyampaikan supaya orang-orang berhati-hati daripada orang yang jahat ini. Kenapa? Mereka telah menzahirkan perbuatan mereka. Dan tidak salah. Kecuali mereka dah bertaubat, kita tidak boleh membicarakan. Ya, tidak boleh membicarakan. Jadi, dalam hadis Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afad, ya, illal mujahirin. Setiap umat aku akan diampuni kalau dia melakukan kesalahan, dirahsia. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita dilarang untuk membuka aib kita pada masa-masa yang lalu. Ya, kita dilarang untuk menceritakan apa keburukan kita, yakni jenis dosa pada masa yang lalu. Kadang-kadang seseorang itu dia bercerita kisah lalu dia dalam keadaan megah. Ya, bermegah. Konon dia dulu begini-begini. Jangan. Tak boleh. Ya. Elakkan daripada mencerita keaiban kita pada masa lalu. Kerana Allah dah sembunyikan. Allah dah merahsiakan. Bila Allah dah merahsiakan, berarti kita kena faham elok-elok, kita akan dirahsiakan keaiban kita di akhirat kelak. Tetapi bila kita membukanya, apatah lagi menjaharkan. Bila menjaharkan, menunjukkan, dengan arti kata lain, kita seolah-olah mencabar Allah. Ya, bila kita menunjukkan perbuatan kita, seolah-olah apa ingat aku takut kan. Macam itu. Ya, kita buat demonstrasi misalnya, itu menunjuk-nunjuk kononnya dia dah peras dengan kerajaan, lalu dia tunjuk ke kehebatan dia. Maka dia berhak untuk diazab ataupun dikenakan hukuman. Begitu juga dalam bab orang yang cuba menunjuk-nunjukkan dalam bab ini, maka dia berhak dikenakan hukuman. Baik. Kemudian mereka terang-terangan dalam bermaksiat dan memamerkan apa yang telah disembunyikan oleh Allah. Oleh kerana itu dalam bab-bab yang begini kita melihat perkara-perkara yang seharusnya dihilangkan seperti arak ataupun kelab malam, kawasan perjudian, perlu dihilangkan kerana dia menonjolkan perbuatan yang haram di sisi Allah. Harus dihilangkan. Okey? Keempat, sabda baginda dan membunuh adalah kekufuran.
ataupun bergaduh yang qatal, ya, adalah pergaduhan itu adalah kekufuran. Jika perlakunya menghalalkan pembunuhan terhadap Muslim, maka dia telah kafir keluar daripada Islam. Okey, dia benarkan. Kita tahu mungkin orang awam ni tidak akan berhadapan dengan perkara yang begini, tetapi orang-orang yang seperti pemimpin-pemimpin yang telah menduduki pangkat yang kuat, lalu dia kata halal darah orang Islam, begitu. Ya, ianya berlaku pada zaman-zaman silam. Tetapi kalau dia mengisytiharkan halal, tidak, lepas tu orang tegur ianya haram, dia diam, ataupun dia mengakui benda tu haram tapi dia nak buat je, ya, itu tidak jatuh kafir, ya. Tetapi bila dia i'tiqad benda tu halal, ya, orang tegur pun dia kata tetap halal, ya, dia memerangi agama Allah, hukum Allah, maka di situ kafir. Okey, kerana dia telah mendustakan dalil-dalil sahih yang jelas. Sebaliknya, jika dia maksudkan bukan demikian, maka arti kufur pada hadis itu adalah kufur terhadap nikmat Allah. Okey, berbuat baik dan ukhuwah Islamiah, pengingkaran terhadap ajaran Islam yang mulia merupakan pembangkangan yang mencerminkan kekufuran terhadap nikmat Allah, meskipun hal itu tidak berlakunya dari agama Islam. Okey, oleh kerana itu kita kena faham elok-elok, perbuatan-perbuatan yang keji ini bukan datang daripada Islam. Ya, orang kafir dia pandai dalam bab ini. Ya, setelah kejatuhan kerajaan mereka itu beribu tahun, 1400 tahun yang silam, apabila Islam mula lemah, di situ mereka memainkan peranan sehingga jatuhnya khilafah Islamiyah Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah itu pada tahun 1927, ya, hampir 100 tahun dah kerajaan khilafah yang terakhir itu jatuh. Mereka menakut-nakutkan, ya, mereka mengambil kesempatan daripada kebodohan orang Khawarij. Mereka mengambil kesempatan dari kebodohan umat Islam yang berniat untuk menegakkan Islam tapi tidak mempelajari agama Islam. Kenapa golongan Khawarij ini, kalau kita dengar, tuan-tuan dan perempuan, seperti ustaz-ustaz sunnah betul-betul. Pembicaraannya, dalilnya semua clear. Tetapi mereka berhadapan masalah mereka terhadap kefahaman Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah dan yang berkaitan dengan pemerintahan Islamiyah. Ya, itu di antara masalah yang mereka hadapi. Oleh kerana itu, kalau nak kenal Khawarij, kalimah-kalimah ni mudah dia memfasikkan orang dan perbuatan fasik dengan membunuh, ya, seperti ISIS, Daesh di Syria sana. Mereka itu adalah orang-orang yang Khawarij, berbahaya. Mereka inilah yang memburukkan nama Islam. Mereka inilah yang memburukkan nama-nama Islam, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah, istilah Salafi, istilah berbagai istilah yang sebenarnya di sisi Allah, di sisi Rasulullah itu ketika itu cantik. Tetapi mereka lah yang menyebabkan agama Islam ini dianggap sebagai teroris, adalah mereka puncanya. Sehingga menjadikan fobia terhadap Islam, sehingga Islam, orang-orang Islam ditekan di seluruh dunia, mereka lah puncanya. Setelah World Trade Center yang mereka langgar tu, dan mereka menyebarkan fahaman-fahaman untuk menentang cara yang begitu, maka mereka lah orangnya yang memburukkan nama Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, terutamanya anak-anak muda, berhati-hati terhadap perkara-perkara yang begini. Belajarlah. Ya, kita alhamdulillah Allah dah bagikan tuan-tuan dan perempuan mempunyai guru-guru yang masya-Allah, ya, seperti Ustaz Asri Sobri yang mempunyai manhaj akidah yang mustaqim, ya, akidah insya-Allah. Ya, Abu Asma, Ustaz Adli, tapi cuma saya katakan jangan taksub je, ya, kerana mereka itu manusia yang mungkin bila-bila masa saja akan tersilap. Tapi bila tersilap, kita tidak dibenarkan mengikutnya. Ya, ambillah ilmu daripada mereka, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Bab yang berikutnya, waspada dari prasangka. Waspada dari prasangka. Hadis yang ke-48. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadis."
Waspadalah kalian dari prasangka, kerana prasangka itu sedusta-dusta perkataan. Prasangka syak, ya, sangka tak buruk, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah perkara yang berlaku pada masyarakat kita zaman sekarang. Allah telah mengingatkan berkaitan dengan prasangka di dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, Allah mengingatkan perbuatan itu adalah di antara perbuatan-perbuatan yang terburuk. Okey, cuba buka surah Al-Hujurat. Jumpa? Okey. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Juzuk yang ke-28. Muka surat 517. Ayat yang ke-12 kita ambil. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengejek sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Okay. Ayat ini cukup cantik untuk kita imani dan beramal secepat yang mungkin. Kerana apa? Di dalamnya mempunyai ciri akhlak Islamiah yang cukup tinggi, yang cukup besar. Pertama, Allah telah mengisytiharkan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari perbuatan prasangka. Yang ini bersangka-sangka. Kita ni tak habis-habis. Macam mana yang disebutkan prasangka? Bila tengok, kalau orang perempuan tengok suami dia tu, lambat balik. Ni ada apa ni? Dia sangka dia. Biasanya dia akan sangka kepada orang perempuan. Ya, suami ni ada orang lain ke? Itu prasangka. Dan laki pula, tak angkat telefon apa, hai si aku ni. Ya, meragan je ke? Dia mula prasangka. Yalah, memang prasangka ni ada datang. Tetapi bagi kita yang dah faham elok-elok kehidupan rumah tangga, dah kenal suami isteri bagaimana, bersabar dan bersangka baik. Kerana ia asas. Okay? Dan cuba kita bersangka baik dengan orang mukmin. Itu yang paling penting, ya. Tetapi ialah zaman fasik ini, zaman fitnah ini, tuan-tuan dan perempuan, kita nak bersangka baik pun kena berhati-hati. Maksudnya nak buat baik tu kena berpada-pada. Bila kita kadang-kadang orang miskin datang, tolong saya, minta sedekah tu datang, ya, tolong saya, kita orang Melayu kita kan lemah lembut hati, masya-Allah lembut, ya, bagi masuk. Ya, mula masuk pagar. Lepas tu okey tak apalah, kesian duduk kejap. Lepas tu buka pintu, ya, nak bagi masuk. Lepas tu kita yang kena duduk kat luar. Dia habis dia ambil barang rumah kita, ya. Disebabkan kejadian-kejadian lah kita bicara. Maka kita terpaksa berburuk sangka. Saya sendiri pun dalam bab-bab yang ni bukan apa, kerana untuk lebih berhati-hati. Kita bukan jenis orang yang berburuk sangka, tetapi bila sampai satu tahap kita lebih banyak berhati-hati. Jangan berlaku orang kata pisang berbuah dua kali. Letih, sakit. Okey. Namun ianya dituntut untuk berhati-hati. Okey. Namun untuk membuat prasangka yang buruk
melampaui batas adalah dilarang berdalilkan wahai orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Okey. Jadi oleh kerana itu prasangka elakkan, su'uzan, sangka buruk. Apatah lagi dengan Allah dilarang su'uzan, bersangka buruk dengan Allah, bersangka baik semua perbuatan, ya. Allah dah katakan wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidaklah Allah itu nak menzalimkan seseorang, tapi orang itulah yang menzalimkan diri mereka sendiri. Allah tak pernah membuat satu kejadian itu zalim. Allah tidak pernah melakukan satu perkara itu tidak ada hikmahnya. Oleh kerana itu kadang-kadang kita berhadapan, macam saya berhadapan dalam tempoh 2 bulan ini, orang yang saya kenali daripada saudara mara yang rapat, kawan-kawan rapat, mati. Ya. Tetapi ingat, subhanallah, prasangka kita Allah kena tahu bahawa ada sesuatu hikmah yang terkandung. Mungkin Allah menyayangi seorang itu, dia cepatkan matinya kerana ditakuti dengan perkara-perkara yang tidak baik berlaku terhadap. Oleh kerana itu, apabila kita menyaksikan dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, hari ini disunnahkan kita baca surah Al-Kahfi. Pada kisah Musa dengan siapa? Musa dengan Khidir. Mempunyai maklumat yang cukup cantik untuk kita mengingatkan bahawa kita ni bukan tahu semua. Kadang-kadang prasangka kita, otak kita ni yang menyangka begitu, tetapi hakikatnya lain. Kadang-kadang kita menyangkakan, kita benci suatu perkara itu, mungkin di sisi Allah itu baik. Dan kadang-kadang kita menyukai perkara itu, tapi di sisi Allah tak baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu benci sesuatu itu lebih baik pada kamu. Ya, subhanallah, ini nama hikmah. Oleh kerana itu kejadian-kejadian bersangka baik dengan Allah, apa juga kejadian-kejadian, walaupun terpotong, terluka tangan kita, walaupun tereksiden kereta kita, ada hikmah yang terkandung. Tuan-tuan dan perempuan, buat. Cuba fahamkan itu. Pasal apa? Subhanallah. Baru ni aksiden sikit. Ya, aksiden. Parking tu, tak tengok dah. Kita dah ada tempat parking tu. Kita masuk, ruang ni kosong, sebelah tu ada kereta. Ya, sembang dengan anak kejap. Lepas tu, waktu tutup aja enjin tu, tak tengok. Walaupun kita ni kosong, kita terus buka kereta. Pum, kereta pun masuk. Bom, melanggar. Ya. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang menarik lah. Bila kita terus dapat innalillah, pertama sekali innalillah, lepas tu budak tu pun keluar, kita alhamdulillah masing-masing baik. Maksudnya cara muamalah kita baik, tak ada nak marah apa, masing-masing dia cakap cara baik. Tapi alhamdulillah disebabkan kita tahu ada hikmah yang terkandung. Bagi saya tak jadi masalah. Kan? Saya kata kalau apa awak masalah, kontak saya, ambil nombor, ya, call, ya. Kita buat apa yang boleh kita buat. Nak perlukan bayaran, saya bayar. Pasal nak rasa menyesal pun tidak, nak rasa marah pun tidak, tak tahu siapa yang salah, dan kita lihat benda tu boleh disettle dengan baik, dan kita ucap kepada Allah, astaghfirullah, ya, innalillah, dan alhamdulillah. Ketenangan tu ada. Yang penting tuan-tuan dan puan, bagi saya ketenangan. Dan orang tu pun tidak marah. Maksudnya dia pun tak tahu dia salah ke tidak. Tapi bagi saya tak apalah. Saya bayarlah pasal saya yang buka mengejut. Saya kata, tak apalah. Dia pun bertolak ansur. Masya Allah bertolak ansur. Masing-masing. Nampak tak? Bila kita berselisih, walaupun tak tahu siapa, kalau kita rasa bersalah, kita minta maaf. Dan dia pun rasa bersalah, dia minta maaf. Kita rasa satu benda yang baik akan berlaku. Persahabatan tu rasa baik. Ya, apatah lagi kita ni, kena jagalah adab-adab kita. Alhamdulillah. Ketenangan tu ada. Bagi saya ketenangan itu yang tinggi. Ketenangan dalam jiwa, walaupun aksiden, walaupun saya tak baik lagi, ya, nak tutup kereta tu agak tersekat, tapi ketenangan tu ada. Bagi saya, tidak ada perasaan nak marah dia pun, tak ada. Dan perasaan, apa orang kata, rasa alamak, menyesal, rugi, apa gitu, tak ada. Alhamdulillah. Minta Allah berikan kekuatan dalam bab itu. Bersangka baik dengan Allah. Kita tahu apa yang berlaku, ada hikmah. Kita tak tahu. Ya, paling kurang bila kita sambut cara yang begitu, Allah akan beri ganjaran pahala kepada kita. Itu paling kurang. Dan sudah tentu kebaikan di akhirat. Ya, kena pula budak muda tu, ialah dia budak muda namakan,
dengan pakaian, cara pakaian dia pun tidak selesa. Namun kita kena tunjuk akhlak yang baik. Ya, alhamdulillah settle, dan insya-Allah yang paling penting kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita, Allah bagi petunjuk pada dia, dan Allah berikan kita syurga. Baik. Jadi ayat ini Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Amat penting, noktah ini amat penting. Tuan-tuan dan perempuan, kesilapan kita ini apabila kita banyak mencari kesalahan orang lain. Bila kita banyak mencari kesalahan orang lain, kita lupa mencari kesalahan kita, sedangkan Allah akan buka kesalahan kita di akhirat kelak. Kita ni silap, suka mencari kesalahan orang lain. Dan saya ingatkan kepada kaum wanita, disebabkan mencari kesalahan itulah ramai wanita-wanita dimasukkan ke neraka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum wanita, ya, bersedekahlah kamu, sesungguhnya aku melihat kebanyakan kaum wanita dimasukkan ke dalam neraka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebab mereka itu dimasukkan ke dalam neraka? Apa dosanya? Sedangkan mereka ni sebenarnya mudah saja masuk syurga. Beriman kepada Allah dengan cara yang betul, jaga solat, jaga tunaikan puasa, dan jaga hak suami. Masuk syurga. Mana-mana pintu. Senang je. Tetapi kenapa banyak pula yang masuk neraka? Lalu Rasulullah mengatakan disebabkan kufur asyir. Apakah kufur asyir itu? Kufur asyir itu ialah suami kamu telah melakukan kebaikan, punya banyaknya kebaikan. Ibu-ibu, satu nasihat, tengok para sahabat punya kehidupan, wanita-wanita di kalangan para sahabat. Ummul Mukminin, cukup tengok rumah Ummul Mukminin Aisyah tu, itulah rumah dia, kubur Rasulullah SAW tu. Besar mana? Silap-silap besar bilik air kita aja. Tetapi mereka itu dikategorikan ahli syurga. Bersabar. Ya. Kita ni dah diberikan kenikmatan. Masya Allah, tabarakallah. Makan pagi, makan petang, makan malam, siang, siap ada. Aisyah waktu Rasulullah datang, ya Aisyah ada makanan? Tak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata kita puasa. Sehingga kan pada hari Fathul Khaybar pada tahun yang ke-7. Apa berlaku? Ya, apabila Fathul Khaybar itu, Aisyah mengatakan kami tidak pernah kenyang makan melainkan selepas Yaumul Fathul Khaybar. 2 tahun, 3 tahun lagi Rasulullah nak wafat, baru ada pembukaan untuk rezeki. Dia banyak rezeki tetapi digunakan untuk agama. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan. Oleh kerana itu wanita-wanita kena sabar. Ini beras ada lagi. Ya, abang tak ada makanan kat rumah. Subhanallah, kalau kita buka dalam freezer dia, ya, kalau berlaku PKP kali kedua ataupun darurat, boleh hidup lagi dia setahun. Tak cukup ikan dalam freezer tu ikan dalam kolam tu bertimbun lagi. Dalam akuarium tu bertimbun lagi. Tapi kita tak bersyukur. Kita kurang sikit, ya, tak ada air sikit kejap, tak ada elektrik sikit kejap, tak ada makanan sikit sekejap. Dah kita merungut menyalahkan suami. Ya, Rasulullah kata, bila salah je sikit suami, satu perkara dia boleh ungkit. Ya, dia boleh ungkit daripada yang lalu sampai yang hari kesalahan tu. Dia ingat, ya, dahsyat. Inilah wanita yang Allah ceritakan, ya, kepada kita. Dia boleh ingat, memori dia kuat dalam bab ini. Hari kita angkat nikah tu, aku terima nikah, silap pula sebut. Dia boleh ingat tu sampai habis. Sampai hari kesalahan kita. Semua dia boleh ungkitkan. Saya tahu orang lelaki tak boleh ungkit begitu. Sebab orang lelaki bukan jenis ingat macam tu. Dia jenis, tak apalah, maafkanlah. Dah lah, dia jenis tak kisah. Ya. Tapi kaum wanita, dia boleh ingat. Subhanallah. Ibu-ibu, kalau adalah lagi benda macam tu, saya nasihat kepada kaum wanita. Ya, kalau boleh ingat ingatan yang kuat macam tu, hafallah Al-Quran. Kan cantik. Ini bila hafal, Allah tak ingat pula lah Ustaz. Alasan dah tua dah Ustaz. Tapi bab-bab tu dia boleh ingat. Jadikan. Tutup. Lepas ni jangan buat. Kerana saya mengharapkan kita semua masuk syurga dengan mudah. Ya. Oleh kerana tu jangan mencari kelemahan orang, kesalahan orang lain.
dengan keadaan kehidupan kita tidak sama sebenarnya. Kehidupan kita ni semuanya tidak sama. Semua mempunyai bidang masing-masing, kemahiran masing-masing, kebolehan masing-masing. Jangan kita memperlecehkan antara satu sama lain. Kita ni semua mempunyai kehebatan masing-masing dan kebolehan masing-masing dan bidang itu telah Allah tetapkan. Cycling yang berlaku ini di antara kita semua ni semuanya amat penting. Sistem khalifah di muka bumi. Seorang itu menjadi engineer, doktor, kontraktor, apa lagi, PM, Perdana Menteri, Menteri apa, semua itu adalah penting dalam siri kehidupan kita. Yang menjadi tukang nelayan, yang menjadi tukang kebun, yang menjadi pesawah padi, yang menjadi tukang angkat sampah, semuanya adalah penting dalam sistem kehidupan kita. Oleh kerana itu, kelebihan hanya dari sudut rezeki, tetapi kedudukan syurga adalah dari sudut takwa, bukan daripada sudut rezeki. Di dunia kita akan dinaikkan dengan rezeki kita ataupun kehebatan kita, apa yang kita miliki. Tetapi di syurga, di akhirat nanti, kedudukan kita ditinggikan dengan ketakwaan kita. Oleh kerana itu, kedudukan ketakwaan kita itu amat penting. Bilal ibn Rabah, seorang hamba Habsyi, hamba Abdi. Rasulullah mengatakan, ya Bilal, apakah amalan yang menyebabkan kamu begitu cepat mendahului masuk ke syurga? Nampak tak? Dia terus mendahului orang-orang yang lain masuk syurga dengan mudah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, jauhkanlah berprasangka buruk, ya, dan juga memperlemehkan, mengejekkan sebahagian kamu, mengejek orang yang lain. Baik, kita masuk balik dalam buku ni. Waspadalah kalian dari prasangka, kerana prasangka itu sedusta-dusta perkataan. Kandungan hadis pertama, prasangka adalah terlintas apa yang terlintas di dalam hati terhadap beberapa perkara yang tersembunyi, yang mungkin benar dan yang mungkin salah. Kemudian prasangka ini digunakan untuk menjustifikasikan kejadian tertentu yang tidak didasari oleh bukti yang kuat dan tanda-tanda yang dipercayai. Inilah punca di antara prasangka itu adalah salah kerana dia tidak ada bukti yang nyata. Ya, bukti yang tepat ataupun fakta yang tepat. Yang kita kena hadapi benda ni, kita kena, apa orang kata, kena tahu betul-betul kerana kita berhadapan pada zaman yang mana fitnah begitu banyak. Kita pula datang sangka kita si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Habis. Terutamanya orang yang sibuk dengan politik pada hari ini. Ya, na'udzubillah. Okey. Inilah prasangka yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang disebutkan dalam firman Allah, hai orang yang beriman, jauhilah prasangka yang sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Yang kita bacakan tadi, itulah ayatnya. Para ahli tafsir mengulaskan berprasangka buruk terhadap orang baik kerana memang prasangka buruk terhadap orang yang lahiriah baik tidak diperkenankan. Inilah maksud firman Allah, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Ya, orang tu baik aja. Tak bolehkah kita bersangka baik terus? Kenapa? Bila kita berprasangka buruk, tuan-tuan dan perempuan, itulah lubang fitnah, lubang pergaduhan. Kawan kita punya lamanya datang duduk bersama kita, tiba-tiba datang berita, dia kutuk kamu, kita terus berprasangka. Ya, tak ada ingat kawan kita dah berkawan punya lama berpuluh tahun, tiba-tiba hanya datang dari mesej seorang yang kita baru berkenalan, dia boleh bawa benda yang tak baik, kita boleh terima. Salah tu. Salah. Terutamanya dalam bentuk rumah tangga. Oi, bahaya. Oleh kerana itu berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Kenapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, walaupun mereka berselisih, ya, apabila orang tu datang memberi kabar, sungguhnya kawan dia cakap, kawan kamu bercakap kamu begini-begini. Lalu apa? Di antara kaul yang pernah diucapkan sahabat Nabi, tabi'in, apa? Kamulah syaitan yang menyampaikan satu berita yang tak baik kepadaku. Seharusnya benda tu takkan sampai ke telingaku, tapi kamu adalah syaitan. Ya. Lebih baik kamu diam. Okey. Dan hati mereka tidak menerima percakapan itu. Kenapa? Mereka kata kamu bila sebut syaitan itu penipu. Maka dia tak terima. Dan ada kaul mengatakan apabila mereka mendengar
perkataan yang begitu, lalu mereka mengatakan alhamdulillah, mungkin betul apa yang dikatakan disebabkan kekurangan aku. Ya. Dan mungkin tak betul disebabkan fitnahnya mulut kamu. Ya, tu dia. Para sahabat menjaga dalam bab-bab ini, ya, para tabi'in pun menjaga dalam adab-adab mereka berkawan. Oleh kerana itu, ya, bila kita berkawan, elakkan ya, prasangka buruk yang begitu. Kenapa? Kita dah berkawan lama, ya, tiba-tiba datang benda yang tak baik. Na'udzubillah min dzalik. Kita bukan ahli politik, sekejap baik, sekejap buruk. Lepas tu kutuk, lepas tu baik balik buruk. Na'udzubillah. Nampak tak macam mana ahli politik ni kadang-kadang, maaf katalah, nifak tu ada. Ya. Bergaduh, baik, bergaduh, baik, bergaduh, kutuk, lepas tu baik balik, lepas tu la ilaha illallah. Kita pun tak faham. Ya. Yang bergaduh teruk orang yang bawah ni. Bergaduh teruk orang yang bawah ni. Habis bergaduh sampai sudah tak bercakap. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kemudian kedua terhadap mana tadi? Kedua terhadap orang jahat, fasik, maka tidak masalah berprasangka buruk terhadapnya. Keadaan memang sebagaimana nampak dari perbuatannya. Maka tidak mengapa berprasangka buruk, sikap waspada terhadap orang-orang, tanda kefasikan pada dirinya nampak. Ya, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nama hadis ni dhaif, namun maksud dia betul. Hendaklah kita bersangka buruk kepada orang yang berbuat orang fasik. Ya. Orang yang sentiasa mengumpat ni, elakkanlah. Kerana dia termasuk kategori orang yang fasik. Ya, kena jauhkan daripada dia dan kena berhati-hati. Ini dia. Dia seperti mana orang yang datang datang dekat rumah kita, dia jenguk. Takkan kita nak bersangka baik, apa hal dia jenguk rumah aku ni? Kan? Takkan kita nak biarkan? Maka di situ kita dibenarkan untuk bertindak. Ya, tagur dia apa kamu nak? Baru dia lari. Kalau dia betul nak, maka itu lain cerita. Ya, tapi kalau dah jenguk, ya, sisi kita nampak pula di CCTV. Kita keluarga tak ada appointment dengan siapa pun. Maka berhati-hati. Begitulah. Ya, begitulah keadaan orang fasik, lebih baik kita berhati-hati. Kemudian hadis yang tu agak lemah. Kemudian An-Nawawi berkata maksudnya adalah peringatan dari sikap yang membenarkan tuduhan dan tetap dengan sikap itu, sedangkan perasaan yang bersemayam dalam hati yang tanpa diungkapkan dilampiaskan. Maka hal yang semacam ini tidak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi." Sesungguhnya Allah mengampuni bagi umat aku bisikan hati selama belum diucap atau dilakukan. Ya, ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan Allah akan mengampuni umatku bisikan hatinya, bisikan buruknya, ya, selama belum diucap atau dilakukan. Ini di antara yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan masalah niat. Niat yang buruk Allah tidak akan hukum. Tetapi bila dia buat, maka hukumnya satu kesalahan. Ya, banyak mana kesalahan tu wallahu alam, tapi hukumnya satu kesalahan. Atau dia berkata satu kesalahan. Dia nak mengumpat cuma dalam hatinya kata. Ya, dia ni kan, dia nak bicara tapi dia tak keluar lagi mulut dia. Bila dia mengumpat je, keluar daripada mulutnya, tengok keadaan. Ya, kalau orang nak mengumpat ni, syarat dia paling kurang kena ada 2 orang. Ya, kalau tak, dia tidak dikategorikan mengumpat, dia macam bisikkan hati juga. Ya, kalau ada by WhatsApp pun 2 orang, seorang 2 orang, dia cakap pribadi orang tu, Ya, kalau dia bercakap seorang-seorang, Mat ni gini, belum mengumpat pasal dia seorang. Ya, tetapi kalau dia bercakap seorang-seorang menghadap dinding, ya, adakah dia kategori mengumpat, menghadap dinding? Tak mengumpat. Dia cakap dengan kucing, kucing, kamu tahu tak Mat tu gini. Itu tidak dikategorikan mengumpat. Tapi dikategorikan gila. Itu lagi pun berat juga kalau dah kategori gila, tapi tak adalah kait dengan orang lain. Ya.
hanya kait dengan kucing, dinding dan otak dia. Okey. Jadi di sini kita melihat hati kita ini amat penting. Kalau niat kita baik pula, yang seperti mana yang disebutkan dalam hadis, ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bermula dengan niat. Bila kita melakukan niat itu baik, maka ganjaran pahala dah dapat satu. Niat je baik, dapat ganjaran pahala. Bila kita melakukan amalan tersebut mengikut amalan yang ditetapkan oleh Allah, dapat 10 ke, dapat berapa, dia meningkat begitu banyak. Okey. Oleh kerana itu Allah mengatakan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah mengampuni bagi umat aku bisikan hatinya. Ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah mengampuni bagi umatku bisikan hatinya selama belum diucap atau dilakukan. Ya, belum diucap atau dilakukan. Dalam bab ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham elok-elok bahawa betapa pentingnya kita melakukan niat yang baik dan kita melakukan amalan-amalan yang baik semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Jangan ada niat yang buruk diikuti dengan amalan-amalan yang buruk. Na'udzubillah. Kalau niat yang buruk, batalkan. Allah akan bagikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita masih lagi maintain dengan amalan niat-niat yang buruk ini, na'udzubillah, kita takut dia akan menjadikan diri kita mempraktikalkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waktu itu kita akan mendapat kerugian lah kalau kita dah melakukan. Terutamanya bila sampai satu tahap, ianya merupakan kabair. Okay. Berkaitan dengan bisikan hati, niat. Okay. Kita ada beberapa perkara yang menjadi isu dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dia mendengar bisikan. Okey, ini bisikan hati ini yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah niat. Ya, bisikan hati yang dimaksudkan itu adalah niat kita. Namun ada satu lagi bisikan yang disebutkan waswas syaitan. Yang ada juga beberapa kategori yang difahamkan. Ya, waswas syaitan yang mana dia membisikkan dalam hati kepada perbuatan yang tidak baik. Satu. Dan kedua, ada satu lagi bisikan yang kadang-kadang orang lain tak dengar. Dia seolah-olah dengar bisikan itu. Bisikan itu bagaimana pula? Okey. Kalau bisikan yang bentuk begitu, ya, bisikan bentuk yang begitu, kita mengatakan orang itu ada rasukan. Dia ada masalah rasukan. Bismillah. Atau disebutkan dia ada masalah dalam jiwa dia terganggu. Rasukan yang membisikkan apa dalam dirinya. Ya, kadang-kadang dia bercakap lah. Jadi bila dia bisik, dia bercakap seorang-seorang. Okay. Dia bukan gila, tapi macam gila lah dia bercakap seorang-seorang. Ya. Dia cuba untuk berkomunikasi dengan bisikan itu ataupun dia cuba menentang dengan bisikan itu. Dalam siri rawatan jin, ya, saya pernah dulu dengan seorang sahabat saya, ya, dia mengatakan benda itu tak ada. Itu hanya bagi dia menafikan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya tidak menafikan. Kenapa? Kerana ia adalah juzuk dari pengalaman saya, ya, sewaktu saya mencari kebenaran. Waktu saya mencari agama Islam ni, ya, waktu persekolahan dahulu, kita nakkan belajar agama, kita pun baca buku, kita pun dengar, tengok tu yang pernah saya cerita, ya, sampai kita cuba beramal dengan amalan-amalan buku-buku wali-wali itu. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati. Carilah guru yang betul-betul membawa kepada kebenaran dan bacalah buku-buku yang betul-betul mengikut Quran dan Sunnah. Tapi tak apa, itu merupakan pengalaman, mungkin Allah nak bagikan maklumat. Ya. Dia datang, saya cuba nak mempraktikalkan, ialah nak menjadi wali. Ya, nak jadi wali, buku 72 wali-wali Allah. Semua, ingat tuan-tuan dan puan-puan, buku-buku yang berkisar berkaitan dengan cerita wali-wali Allah. Ya, wali-wali ini, terbitan satu syarikat Nurul Haz, satu lagi syarikat, apa ya? Saya ingatkan bahawa bila bercerita kisah itu, kebanyakan
hanya diambil kira sebagai seronok-seronok. Kerana cerita itu berlaku pada zaman kegemilangan Islam. Orang-orang Islam mula mengikut cara kefahaman falsafah, cara kefahaman Hindu, cara begitu. Selepas zaman menjadi penyelewengan dalam cerita-cerita itu. Dan kita cuba beramal. Bayangkan, saya pernah cerita, saya pernah pukul badan saya sendiri nak lembutkan hati dalam. Ya. Saya pernah buat apa, tergolek-golek di padang kita buat tergolek-golek dalam buku wali-wali. Itu kata pukul badan. Saya pun pukul badan. Syat. Nak jadi wali lah katakan. Tapi alhamdulillah sekarang dah 2 wali. Saya jadi 2 wali. Anak saya dah kahwin 2. Jadi wali. Baik. Sampai ke muncak. Ya. Sampai ke muncak. Datang satu suara. Itu dia. Itu yang saya dan saya bagi tahu apa cara penyelesaiannya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada yang berhadapan kaum kerabat yang begini, cara penyelesaian dia. Okey. Pertama, dia datang bisikan, ya. Seorang budak perempuan tu datang, ya, kaum kerabat saya bertanya tentang ni. Saya kata saya percaya. Cuma saya nasihatkan kepada pada anda, pada awak supaya yang pertama jangan layan. Saya melayan. Ya. Tapi menggerunkan apabila dia mengatakan Allah Tuhan ada 2. Kita kata mana boleh Allah satu je. Syirik lah. Tapi bisikan tu datang di jiwa ni, perasaan. Dengan rasa macam dengar telinga. Tuhan 2. Saya lawan Allah satu. Dia jadi macam tu. Dia bukan bercakap apa, dia melawan dalam tu. Tuhan 2. Allah satu. Tuhan 2. Allah satu. Begitulah. Tuan dan perempuan, penat waktu tu. Waktu tu saya nak ambil SPM. Ya, dia datang bisikan yang begitu. Datang. Punyanya sampai satu tahap saya rasa lemah sangat-sangat, sakit sangat-sangat. Saya kata Allah satu. Dia mula keluar daripada mulut. Mula kita bertahan. Tak bercakap, tapi lama-lama Allah satu. Lama-lama Allah satu. Kita melayan dia, kita rupanya dia ni memang mengacau, saja kacau-kacau kita, provok kita supaya kita lawan. Akhirnya, kemuncaknya, ya, nak jadi cerita, saya makan dengan satu family, ayah saya, mak saya, ayah saya, abang saya, kakak ada? Tak ada, kakak tu. Tiba-tiba bisikan itu datang. Saya dah penat kan, kita dah penat. Lalu bila dia kata, Tuhan 2, saya pun hentak. Allah satu. Ayah saya terkejut. Kan? Gulai dah melambung lah. Berang kan. Fadil, kamu gila ke? Ucapan itu yang dikeluar. Rupanya ucapan yang macam itu tu, macam kena penampar. Baru saya kontrolkan diri saya. Ya, saya kontrolkan diri saya. Alhamdulillah kontrol. Tapi dia datang. Kita kontrol. Saya pun tak layan. Lepas tu, secara kasarnya, saya pun habis SPM pergi belajar sampai pondok-pondok seluruh Malaysia di tempat-tempat tertentu dan akhirnya pergi ke Pakistan. Ya, bila saya belajar di Pakistan, alhamdulillah tempat yang mempelajari Quran dan Sunnah, dia menyelesaikan banyak masalah. Alhamdulillah bisikan itu hilang. Jadi bagi mereka yang satu nasihat, ya, bagi mereka yang mengidap penyakit-penyakit yang begini, pertama jangan layan. Jiwa kena besar. Semangat tu kena kuat nak melawan. Jangan layan. Buat dek je. Dosa kalau takbiratul ihram tu dia kata Allahu Akbar. Tak betul. Buat tak layan. Teruskan saja. Ya. Dia kata, oh Tuhan 2, biarkan dia. Kita dah iktikad Tuhan satu, apa nak layan? Yang kedua, jangan biarkan dia duduk seorang-seorang dalam rumah. Bilik gelap. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang dia tutup lampu. Jangan. Bila dia sampai tahap tu, dia akan membawa kepada lebih kritikal. Bawakan dia aktiviti. Ya, bagilah main apa-apa, jangan bagi main game dah lah. Game tu pun penyakit lain lah pula. Ya, bagi aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan dia tidak fokus pada gangguan tu. Okay. Ambil ni, point ni nampak simple tapi sebenarnya penting. Yang ketiga,
Okey, bagikan dia manhaj ilmu yang bersih, ya, berkawan dengan orang yang baik. Dan mak bapak kena support kuat. Mak bapak jangan malas dan elakkan marah-marah sangat, ya. Jadi penting sangat. Ya, penting. Kerana saya melihat benda ini akan mengganggu kepada sistem pada dikategorikan termasuk orang akan kata gila. Ya, baik. Keempat, sama Az-Zamakhsyari membagi hukum berprasangka menjadikan empat ini adalah perbahagian yang paling baik. Okay, Imam Az-Zamakhsyari, siapakah Az-Zamakhsyari? Adalah di antara tokoh Nahwu Saraf yang masyhur. Dia pakar bahasa Arab yang masyhur. Dia bukan orang Arab tapi dia mahir dalam bahasa Arab. Pertama, prasangka yang diharamkan berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada kaum muslimin yang kelihatan orang-orang baik. Yang pertama, prasangka buruk terhadap Allah dah memang tak boleh. Kemudian prasangka baik buruk kepada orang-orang Islam. Orang yang mukmin yang dikenali sebagai orang yang baik. Okey. Itu pasal tuan-tuan dan puan-puan dalam membahaskan isu-isu dalam perselisihan asatizah ni, kadang-kadang berselisih pandangan ustaz-ustaz sunnah. Amat kena berhati-hati. Orang sunnah ni saya akan berhati-hati, saya tak akan keluar statement. Susah saya nak keluar statement. Kerana mereka orang sunnah, mereka berada di atas jalan nakkan kebaikan. Mungkin kesalahan, cuma saya akan perhatikanlah jika kita terpaksa bertegas juga. Ya. Tapi kena berhati-hati kerana mereka masih lagi orang sunnah, apatah lagi kita orang sunnah yang sedikit ini, ya, memerlukan, ya, ukhuwah yang betul-betul, menegur cara yang betul. Jangan sinis-sinis, jangan perli-perli, itu bukan cara kita. Okey. Kemudian siapa pun orang yang dari kaum muslimin yang engkau ketahui dia dapat dipercayai, maka diharamkan berprasangka buruk terhadapnya sebagai pengkhianat. Berbeza dengan hal orang yang memang terkenal mencampakkan kepercayaan. Ya, kita kenal berapa ramai orang mukmin, orang Islam yang lama kita berkawan, maka bersabar. Kita kena berprasangka baik dengannya. Okey. Kemudian yang kedua, berprasangka yang wajib berprasangka baik kepada Allah. Confirm dengan Allah kena prasangka baik. Apa juga berlaku kena prasangka baik. Ya, tidak akan siapa mati dalam keadaan itu berprasangka baik melainkan Allah suka untuk bertemu dengannya. Ya, baik. Yang ketiga, prasangka yang disunnahkan. Berprasangka baik terhadap orang muslim yang kelihatan orang-orang baik. Ya, bagi kita orang-orang muslim, orang yang baik, kita kena prasangka baik. Yang keempat, prasangka yang mubah, prasangka buruk terhadap orang yang terlihat tanda-tanda kefasikan. Ya, tanda-tanda kefasikan dimiliki oleh seorang itu, maka dibenarkan kita berprasangka buruk. Kelima, prasangka disebut-sebut sebagai sedusta-dusta perkataan kerana dusta merupakan penyelewengan dari kejadian yang sungguh tanpa didasari dengan bukti-bukti yang nyata. Okey? Jadi yang dimaksudkan dusta itu adalah fakta yang tak tepat. Ya, penting sangat fakta yang tak tepat. Bagaimana kita pernah tertipu dengan fakta-fakta yang tidak tepat, ya, maka itulah pendustaan yang kita dah kena dah, maka berhati-hati supaya tidak berlaku kepada diri kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Bab yang berikutnya, pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Kita dah masuk dah bab politik pula dah ustaz. Ya, pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Pasal apa kita kata bab politik? Pasal otak kita bila sebut pemimpin nun di atas. Ya, kita tengok itulah pemimpin, PM, raja, apa, menteri-menteri itulah PM. PM itulah pemimpin. Ya, itu pemimpin. Itu salah satu juzuk dari pemimpin. Yang pemimpin dalam rumah tangga, siapa dia? Yang pemimpin dalam kawasan kampung dia, siapa dia? Ya, kita juga dikatakan pemimpin. Kullukum ra'in, kata Rasulullah, semua kamu adalah pemimpin. Jadi kita memimpin keluarga kita.
Paling kurang kita pimpin diri kita sendiri. Kita memimpin keluarga kita, isteri memimpin rumah tangganya, menjaga pengurusan rumah tangga. Ya, maka jangan hukum pemimpin itu semata-mata satu. Hukumkan semua sekali. Maka kita bergerak. Bila kita dah mampu untuk menghukumkan semua sekali, maka kita boleh bergerak. Kalau kita duk hukum pemimpin tu kita tak nampak kesalahan kita. Sedangkan Rasulullah kata kullukum, semua kamu tu adalah pemimpin. Penting tu. Kerana orang, itu yang saya katakan, bila kita mentafsir, kita mengambilkan hadis ini, kita mencari kesalahan-kesalahan orang, silaplah kita. Kita tuju hanya kepada orang lain, silaplah kita. Tanpa menuju kepada diri kita yang memang ada hadis yang berkaitan dengan perkara itu, berkaitan dengan diri kita. Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, lelaki yang agung ini. Ya, subhanallah. Walaupun dia tidak memiliki sifat-sifat ini munafik. Umar Al-Khattab bertanya kepada Huzaifah, adakah aku ini mempunyai sifat-sifat munafik? Ya, banyak kali dia datang, lalu Huzaifah mengatakan, ya Umar, sesungguhnya kamu tak ada langsung sifat-sifat tersebut. Umar pun rasa lega. Lepas tu dia bertanya, ya Huzaifah, adakah pekerja-pekerja aku mempunyai sifat? Yang ni, menteri-menteri dia ni, adakah mempunyai, adakah di kalangan mereka itu munafik? Lalu apa Huzaifah kata? Ada. Seorang. Terkejut Umar. Ya. Umar mengatakan, ya Huzaifah, akhbirni, bagi tahu aku siapa dia. Lalu Huzaifah mengatakan, Umar telah membuang orang itu seolah-olah Allah telah memberi petunjuk kepada dia sifat-sifat yang dikenali. Yang orang soleh, begitulah kedudukannya. Ya, tu dia. Baik. Jadi sekarang kita lihat kepada kepimpinan, terutamanya kita sebagai pemimpin rumah tangga, orang lelaki dan perempuan sebagai menteri yang menjaga hal-hal rumah tangga dia. Ya, menjaga hak, harta suami dan juga kedudukan anak-anaknya. Maka kita lihat apakah hadis yang akan kita bicarakan ini. Pertama, hadis ke-49 dari Ma'qil Ibnu Yasar. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Okay. Tidaklah seorang hamba yang Allah telah memberikan kepercayaan padanya, kepimpinan suatu kaum, kemudian dia mati, padahal dia telah berlaku curang terhadap mereka, melainkan Allah mengharamkan baginya bau syurga. Muttafaqun alaih. Baik. Hadis ini jelas mengisyaratkan kepada kita pemimpin, dan kita lihat pemimpin yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah pemimpin yang berkaitan dengan kepimpinan sebuah tempat, negara dan lain-lain. Kita lihat pada kosa kata Ghashin. Ghashashu. Yaghushu. Ghashan artinya tidak mampan disepuh, jamak Ghashid maksudnya tidak amanah lah. Menipu rakyat. Ini amat penting. Subhanallah, seharusnya pemimpin, pemerintah kena juga melihat hadis-hadis sebelum mereka menaiki tahta sebagai pemimpin. Ya, ini masalah kita berhadapan dengan masalah yang besar. Ya, kepimpinan rumah kita masalah, kepimpinan masyarakat kita masalah, kepimpinan negara disebabkan penipuan. Sebabkan dunia telah terbentang lalu menipu otak kita dan kita menerima sebagai penipuan. Ini di antara fitnah kita yang Allah bentangkan. Okey, kita lihat kepada hadis ini. Yang pertama, hadis tersebut berisi ancaman yang amat keras terhadap para pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Pandangan mereka tertuju pada upaya meraup keuntungan pribadi,
politik yang ditekuni untuk mendukung kepentingan dan kemaslahatan pribadinya saja, meskipun merugikan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Subhanallah. Kata-kata yang tajam ini merupakan satu kata yang amat penting untuk pemimpin-pemimpin yang mengambil amanah semata-mata untuk pribadinya. Dia nak kekayaan, ialah bila gaji berpuluh ribu, siapa yang tak nak. Tetapi dia tidak jalankan tugas, dia terlupa bahawa bila dia tidak jalankan tugas, dia menipu dengan urusan dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat setiap second dan setiap sen yang diambil. Disangka kedudukan pangkat itu yang menjadi utama dia. Kalau kita menyaksikan Umar Al-Khattab, Saidina Abu Bakar, mereka tak nak menjadi pemimpin bertolak-tolak, tak nak. Akhirnya Umar Abu Bakar dilantik dengan dalil-dalil. Barulah Abu Bakar tunduk, ya, itu pun masih lagi menolak kepada Umar. Dan Umar melepaskan kepada Abu Bakar dengan dalil-dalil. Maka terdiam Abu Bakar. Barulah Abu Bakar memegang pemerintahan. Asalnya tak nak. Lepas tu Umar cuba lari. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Umar, kamu nak lari daripada aku, sedangkan kamu melantikkan aku. Kenapa jadi begitu? Kan? Seharusnya kamu hendaklah bersama aku. Disebabkan perkataan Umar itu, maka dia bersama dengan Abu Bakar. Kalau tak, memang semua cuba nak lepaskan diri daripada Allah sebenarnya. Dan Abu Bakar memerintah dengan penuh ketakwaan. Kita tahu. Ya. Kemudian naik Umar. Dengan dalil juga. Dan Umar memerintah, kama ta'rifun, seperti mana yang kita ketahui. Penuh amanah, penuh jujur, ya, sehingga kan dia tidak memakai pakaian cantik, pakaian yang ditampal, sehingga kan dia tidur, penatnya dia tidur di bawah pokok kurma, sampai kan, ya, orang wakil-wakil Rom dan Parsi terkejut dengan kedudukannya bila melihat Umar tidur di bawah pokok kurma tanpa ada siapa yang menjaganya. Umar radhiyallahu anhu yang menjaga tengah malam dan pusing di Madinah untuk mencarikan keadaan rakyat dia di Madinah. Ya, nak tengok apa hal rakyat dia. Sampai kita tahu dia ketemui, ya, wanita yang menangis. Wanita yang masak batu. Anaknya menangis, kelaparan. Umar dapat tahu. Umar kata, aku yang akan bertanggungjawab di depan Allah nanti. Apabila katakan maknya nak tipu pada susu, nak tambah susu, ya ibu, kamu nak tambah susu, tak boleh, itu tipu. Lalu ibunya mengatakan, tak apa, Umar tak nampak. Terkejut anaknya, lalu mengatakan, ya ummi, wahai ibuku, jika Umar tak nampak, tetapi Rabbul Umar nampak, Tuhan Umar nampak. Subhanallah. Kuat akidah tu kan. Umar waktu tu terdengar, balik ke rumah. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak, siapa nak berkahwin dengan seorang gadis? Kalau kamu tak nak kahwin, aku yang akan mengahwininya. Masya Allah. Lalu Asim, anak dia seorang tu mengatakan, Umar kata, kamu kahwin? Ya, saya terima. Tu yang dikahwin. Dan Asim berkahwin dengan wanita tersebut dan akhir dapat anaknya bernama Laila. Dan Laila berkahwin dengan Abdul Malik ibnu Marwan, raja. Dan lahirlah Umar Abdul. Ya, begitu kedudukannya. Baik. Jadi ini di antara perkara yang menarik yang kita menyaksikan, kedudukan Amirul Mukminin, ya, yang takut kepada Allah. Sampai masyarakat kita nak takut kepada Allah, sorry. Ya, dia takut undi rakyat je. Inilah di antara kelemahan sistem demokrasi. Ya, undi rakyat menjadi ketakutan kepada manusia. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kedua ancaman pasti merupakan azab yang pedih akan ditimpa terhadap para pemimpin yang curang. Jika mereka mati dalam kondisi yang seperti ini, maka Allah akan mengharamkan syurga bagi mereka. Padahal syurga itu adalah kunci kebahagiaan abadi. Kerana tidaklah mereka menipu rakyat melainkan untuk meraihkan kebahagiaan mereka di dunia. Ini dengan mengorbankan kebahagiaan kesejahteraan rakyat, maka sebagai balasannya Allah mengharamkan bagi mereka kebahagiaan hidup hakiki lagi kekal di akhirat.
Ya, tuan-tuan dan perempuan, ini di antara kaedah yang amat penting kepada kita. Kita kena tahu bahawa kita ada Allah. Kita ada hidup akhirat. Kita akan dibalaskan di sana. Oleh kerana itu, kaedah-kaedah kita berada di bawah kepimpinan khilafah pemerintahan, kena faham beberapa hadis. Maksudnya hadis yang menunjukkan pemerintah akan menekan kita. Pemerintah akan mengikut undang-undang akal sahaja. Undang-undang syaitan yang disebutkan. Pemerintah yang akan menekan kita, memukul kita, mengambil harta kita. Maka apa yang Rasulullah ajarkan semua dah jelas. Kita ada Allah. Yakin itu kita ada Allah. Kita minta kepada Allah membantu. Ini kita keluar tak setuju. Oh, demonstrasi haram. Punca segala-gala kerosakan ummah. Kita lihat disebabkan demonstrasi aman ustaz, demonstrasi aman. Ittaqillah. Ulama telah mengeluarkan fatwa, takkan nak ikut akal lawak. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Muqbil, Syekh Rabi' semua mengharamkan demonstrasi. Hanya ulama-ulama yang berbentuk yang suka pada demonstrasi itu sahaja yang membenarkan. Apa berlaku pada Syam yang telah mengalihkan beratus ribu umat Islam? Apa yang berlaku pada Libya? Apa yang berlaku pada Iraq? Apa yang berlaku pada Yaman? Sampai hari ini setelah 10 tahun berlalu tak ada keamanan. Kesan daripada demonstrasi. Seharusnya kita kena belajar dalam bab-bab yang begini. Tapi kita tak nak belajar. Kita tak nak ambil ulama yang rasikhuna fil ilmi. Alhamdulillah, jazakallah khairan Yayasan Ta'lim mengeluarkan orang-orang yang amanah dalam bab ini. Yang menyampaikan perkara ini dengan secara tepat. Walaupun dicemuh, walaupun dikata oleh golongan-golongan yang anti kepada orang yang yang suka kepada sistem demokrasi, yang suka kepada demonstrasi. Tengoklah apa yang berlaku. Kita pun terlibat dalam sikit bentuk Arab Spring yang menggantikan pemerintah, akhirnya kita tertekan. Raja kita tertekan. Berbahaya tuan-tuan dan perempuan, berbahaya. Kepimpinan satu perkara yang berat, satu benda yang besar yang perlu kita belajar elok-elok supaya kita tidak terjebak. Dan mereka-mereka ini, kondisi mereka tu dah memang jahat. Mereka tu dilantik kerana apa? Bilangan yang banyak. Tahu tak apa Socrates katakan? Ya, berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi diberi misalkan jika tuan-tuan kita ni berada di ladang atau di kandang keldai. Kita 3-4 orang manusia berada di kandang keldai, yang keldai beribu dalam tu. Maka berlaku pilihan raya. Siapa yang menang? Sudah tentu keldai yang menang. Maka itu yang memerintah. Betul. Diberi misalkan begitu sekali. Wali'iyadzubillah. Kalau kita nak faham, faham. Tak faham pun tak apa. Sistem demokrasi pembuat penyokong-penyokong demokrasi ini banyak kepada orang yang buat maksiat, maka mereka akan menang. Orang yang soleh kalah. Itu je kaedah dia. Dan kita menyaksikan pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang kejam, pemerintahan yang mengambil duit rakyat apa semua berlaku. Maka bersabar. Kita berhadapan dengan zaman dia. Maka bersabar dan mengadu kepada Allah. Allah tak akan biarkan kita. Bila kita mengadu kepada Allah, Allah tak akan biarkan kita. Ini tak kita mengadulah melalui WhatsApp, melalui Facebook, kutuk sana, kutuk sini. Tak pernah kita nak mengadu kepada Allah. Dan akhirnya kita merasalah apa yang diberikan oleh pemimpin itu. Mengadulah kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan, dalam zaman fitnah kena mengadu kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlumba-lumbalah kepada Allah. Kerana itu je jalan penyelesaian kita. Bila kita mengadu kepada Allah, Allah akan bagi penyelesaiannya. Tuan-tuan, jangan sangka buruk. Allah akan bagi penyelesaiannya. Bila Ustaz? Jangan sangka buruk. Allah akan bagi penyelesaian. Penting sangat. Ya. Saya melihat keadaan ini bertambah menakutkan. Kenapa? Di kalangan sahabat-sahabat sunnah kita ya, terlari. Terutamanya isu vaksin, isu apa lagi? Ya, isu konspirasi. Tuan-tuan dan perempuan, sampai tahap saya kemuncak, saya tak boleh nak ni. Apabila dia, saya kata kamu nak vaksin ke tak nak, itu terpulang kat kamu lah. Ya, konspirasi ke tak konspirasi terpulang kepada kamu. Tetapi jangan mentafsirkan hadis mengikut akal. Bila sampai hadis Rasulullah sakit itu ditafsirkan mengikut akal,
tidak berpandukan manhaj ulama salaf. Apa Fathul Bari mengatakan, kitab Fathul Bari mengatakan, Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, apa hadis itu ditafsirkan oleh para ulama. Jauh apa yang dimaksudkan. Dia boleh menganggap Rasulullah tak nak ubat. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan hadis yang mengatakan berubatlah kamu jika sakit, berubat terlalu banyak. Setiap penyakit ada ubatnya terlalu banyak. Dan kalau dia rujuk balik tentang kenapa Rasulullah tak mau ubat itu, disebabkan penafsirannya pertama adalah kerana ubat yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu disangkakan Rasulullah berhadapan masalah penyakit paru-paru. Sedangkan bukan, itu pasal Rasulullah tak nak. Yang kedua, apabila Rasulullah telah dikhabarkan bahawa dia adalah pada hari kematiannya, setiap para nabi akan diberikan pilihan hidup ataupun mati. Yakni setiap nabi akan dikhabarkan kamu akan mati. Maka kalau dah nak mati, apa ubatnya? Mana ada ubat? Okey. Ini di antara penafsirannya, ada yang ketiga saya terlupa. Tapi nak menceritakan, mengatakan Rasulullah tak nak ubat waktu dia sakit tu adalah salah. Itu yang saya agak tak setuju dengan seorang ustaz tu. Ya, agak keras sikit lah bab ini. Kenapa? Dia mentafsirkan mengikut akal. Mengikut akal penafsiran dia. Na'udzubillah. Ya. Allah bagi petunjuk lah. Bagi saya Allah bagi petunjuk. Ya, kita masih lagi ada ruang mengharapkan Allah berikan petunjuk dan dia sedar dalam kesilapan mentafsir ikut akal dia. Ya, na'udzubillah. Baik, yang ketiga di antara bentuk-bentuk kezaliman terhadap rakyat iaitu membebankan pajak, pungutan, cukai yang bermacam-macam untuk mengambil harta mereka, merampaskan hak-hak mereka dengan berbagai alasan, menghalangi mereka untuk memperolehi kemakmuran dan keperluannya, membiarkan para penjahat Maharaja Lela berbuat kerosakan, merampas dan inaya di tengah-tengah mereka tanpa tindakan hukum, termasuk juga memilih para pejabat publik, badan peradilan maupun badan-badan lain dari kalangan sendiri yang tidak berkompeten untuk mendudukinya, tidak berkelayakan untuk mendudukinya. Mereka dipilih hanya kerana mempunyai hubungan kekerabatan dan bukan kerana kemampuannya. Ini di antara fitnah yang besar. Ini di antara fitnah yang kita hadapi pada zaman ini. Pemerintahan di mana-mana saja, inilah fitnah dia. Ya, pemerintah yang tidak mampu untuk memikul amanah lalu diberikan kejawatan itu kepada orang yang tak mampu. Dia bukan bidang akademik, dia ambil bahagian akademik. Dia bukan bidang agama, dia ambil bidang agama. Fantazirus sa'ah, maka bersedia untuk kehancuran. Ya. Bila kita berikan satu perkara itu bukan bidang dia. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan tak pernah pergi memotong pokok getah, orang bagi, okey, ini jawatan kamu berkaitan dengan pokok getah. Pergi potong pokok getah. Tahu tak apa berlaku? Kita potong getah tu nakkan susu. Sekali potong, esok dah mati getah tu. Kerana kita tak ada bidang, bukan tahu pun. Tahu buat ala kadar je. Belajar apa melalui YouTube. Hancur. Oleh kerana tu dalam bab ini kita menyaksikan ucapan perkara yang ketiga ini memang pedas kalau orang-orang yang memerintah membacanya. Melantik orang kata apa, melantik apa orang kata, ya, kaum kerabat dia, ya. Lepas tu melantik orang yang tidak mahir, melantik orang yang di kalangan keluarganya, ahli dia. Lepas tu melantik, ya Allah, lepas tu mengkhianati dia sudut apa mahkamah, ya. Dia boleh main mahkamah tu bagaimana, dia boleh main peguam negara, boleh main Suruhanjaya rasuah, boleh main berbagai-bagai dia boleh main. Teruk dia di akhirat kelak. Tak payah kita kata teruk, cukup Allah yang mengatakan dia teruk. Ya. Teruk dia di depan Allah. Jika sebelum hari kematian dia bertaubat. Kerana hadis ini berkaitan dengan hari kematian. Kalau dia tak bertaubat, ya, illa haramallahu alaihi jannah, yamutu, macam mana, tidak seorang hamba pun Allah percaya kepadanya kepimpinan suatu kaum, kemudian dia meninggal. Maksudnya dia mati padahal dia telah berlaku curang terhadap mereka. Jadi kalau dia dah berlaku curang terhadap mereka, maka dia kena bertaubat. Dan cara bertaubat pemimpin ini dia kena istiharkan kepada rakyat, aku dah silap, aku nipu kamu dulu, ya, minta maaf. Lantaklah rakyat nak marah pun tak apa.
Ya, yang penting kita telah istiharkan, berarti kita dah lepas satu bab dengan Allah belum lagi lepas tu. Satu bab kita dah istihar kesalahan dia. Kalau mampu kita bayar balik. Supaya orang yang terinaya, rakyat-rakyat yang terinaya ni dapat bela. Yang dah mati tu, itu lain cerita. Urusan dia dengan Allah. Ya. Tapi dia kena istihar setiap kejahatan yang dilakukan kepada rakyat. Ya Allah, beratnya. Siapa nak buat? Siapa yang nak buat? Ya, siapa yang nak buat? Tetapi kalau ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali, mereka mampu untuk membuatnya, melakukan perkara tersebut. Mereka akan mengiktirafkan kelemahan mereka. Tetapi adanya orang yang zaman sekarang banyak kepada kefasikan, maka dia tidak akan berlaku terhadap diri mereka, dan kita mengharapkan kita sendiri kena bersikap profesional dalam bab ini. Apa dia sikap profesional? Kembali kepada hadis-hadis Rasulullah. Bila kita berhadapan dengan pemerintah yang zalim, pemerintah yang jahat, pemerintah yang tidak baik, kena kembali kepada hukum hakam, ada adab kita bersama pemerintah yang begini. Ya, ingat, mudah-mudahan dengan adanya penerangan daripada hadis-hadis yang begini memberikan petunjuk kepada kita untuk mengikut jalan-jalan yang betul. Ya, mungkin berat sikit kita bicarakan. Tapi ingat, ada juga jemaah-jemaah saya dapat aduan, Ustaz tolong tegur jemaah-jemaah ni. Mereka bercakap tentang orang-orang politik pada hari ini, tak apa mengumpat apa. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sibuk dengan masalah politik sebegitu. Ya, tanpa kita bercakap sama kita melampaui batas, jangan sibuk sangat. Ya, fokus kepada ilmu, kerana bila kita ilmu yang tepat dalam pemerintahan, kita akan tahu bagaimana kita berhadapan dengan mereka. Kalau kita bercakap, akhirnya mana perjalanan percakapan kita sampai? Melainkan kadang-kadang benda tak betul jadi fitnah, benda yang tak betul menjadi ribah, mengumpat. Jadi lebih baik kita berdiam, banyak fokus kepada ilmu, dan kita cuba mengislahkan keluarga kita, diri kita dan sahabat handai kita, supaya mereka mengikut jalan yang betul, supaya mereka tidak mengikut jalan-jalan orang-orang yang bersalah ini. Dan jangan disebabkan orang lain salah, kita pun buat salah juga. Jangan. Ya. Dah mereka salah, kita pun salah. Tak boleh. Biar mereka salah, kita tetap dalam keadaan betul. Biar mereka tak betul, kita lawan dengan cara yang betul. Itu dia kaedah dia. Ya. Orang maki, orang fitnah-fitnah, kita jawab dengan fakta. Orang akan terdiam. Kerana ini fakta. Orang duk fitnah, kamu begini, kita jawab dengan fakta yang ada pada kita. Orang akan terdiam. Oleh kerana itu, kena faham kenapa ahli sunnah mendapat kejayaan pada satu ketika dahulu. Banyak kali bila dia berhadapan dengan orang ahli bid'ah, mereka dah tak ada fakta. Ahli sunnah dengan dalil, nas, fatwa a'immah, dalil nas dengan kefahaman 3 kurun yang terbaik. Sampai orang-orang ahli bid'ah tak ada fakta. Lalu mereka baru melawan dengan kekuasaan mereka. Tapi mereka dah kalah. Dia hujah. Dan begitu juga dalam bab ini, kita berhadapan dengan fitnah-fitnah ini, lawan dengan fakta, dengan ilmu. Ya, cara berhadapan dengan ilmu, dan insya-Allah Allah akan bagi kemenangan kepada kita. Jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dahulu, yang mana ianya merupakan satu ilmu yang penting kepada kita untuk kita terus beramal dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mau mengikut kebenaran bila kita mendapat petunjuk yang begini. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.